Betul Maulana. Betul dah? Betul. Yang ni kita dah baca dah ni. Jadi kita baca daripada situlah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi qala haddatsana Qutaibah an Malik an Nafi' أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج معتمرا في الفتنة فقال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه أهل فقال إن حيل بيني وبينه لفعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين حالت كفار قريش بينه وتلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن إسماء قال حدثنا جويرية النافع أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد الله بن عمر قال وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية النافع أن بعض بني عبد الله قال له لو أقمت العام فإني أخاف أن لا تصل إلى البيت قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هداياه وحلق وقصر أصحابه وقال أشهدكم أني أوجبت عمرة فإن خلي بيني وبين البيت طفت وإن حيل بيني وبين البيت صنعت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسار ساعة ثم قال ما أرى شأنهما إلا واحدا أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي فطاف طوافا واحدا وسعيا واحدا حتى حل منهما جميعا. وبه قال حدثني شجاع بن الوليد أنه سمع النضر بن محمد قال حدثنا صخر عن نافع قال إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمر وليس كذلك ولكن عمر يوم الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس له عند رجل من الأنصار يأتي به ليقاتل عليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع عند الشجرة وعمر لا يدري بذلك فبايعه عبد الله ثم ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمر وعمر يستلئم للقتال فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع تحت الشجرة قال فانطلق فذهب معه حتى بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي التي يتحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر. وقال هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عمر بن محمد العمري قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الناس كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية تفرقوا في ظلال الشجر فإذا الناس محدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله انظر ما شأن الناس قد أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدهم يبايعون فبايع ثم رجع إلى عمر فخرج فبايع. Tengoklah setakat itu dulu ya. Balik tempat mula-mula baca tadi. Hadis ke-3863. Qutaibah meriwayatkan kepada kami daripada Malik, daripada Nafi',
bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu keluar untuk menunaikan umrah pada masa timbulnya fitnah. Dia berkata, jika aku dihalangi dari beribadah di Baitillah, kami akan melakukan sebagaimana kami telah lakukan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bertalbiyah untuk umrah dengan mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga bertalbiyah untuk umrah pada tahun perjanjian Hudaibiyah, ini pada tahun berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Musaddad meriwayatkan kepada kami, katanya Yahya bin Sa'id Al-Qattan meriwayatkan kepada kami daripada Ubaidillah, daripada Nafi', daripada Ibn Umar, bahawa beliau telah berihlal, yakni berihram untuk mengerjakan umrah, lalu berkata, jika aku dihalangi dari Baitillah, aku akan lakukan sebagaimana telah dilakukan oleh Nabi SAW ketika baginda dihalangi dari Baitillah oleh kafir Quraisy. Beliau kemudian membaca firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bermaksud sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik buat kamu. Seterusnya, Abdullah bin Muhammad bin Asma meriwayatkan kepada kami, katanya Juwairiyah meriwayatkan kepada kami daripada Nafi' bahawa Ubaidullah bin Abdullah bin Salim bin Abdullah memberitahunya bahawa mereka telah bercakap dengan Abdullah bin Umar. Kata Al-Bukhari, Musa bin Ismail juga meriwayatkan kepada kami, katanya Juwairiyah meriwayatkan kepada kami daripada Nafi' bahawa salah seorang daripada anak Abdullah berkata kepadanya, sebaiknya ayah tidak pergi tahun ini, yakni melaksanakan umrah tahun ini, sebab aku bimbang ayah tidak akan sampai ke Baitullah. Mendengar cakap anaknya itu, Abdullah bin Umar pun berkata, kami pernah keluar bersama Nabi SAW. Tetapi orang-orang kafir Quraisy telah menghalangi kami dari Baitullah. Maka Nabi SAW menyembelih haiwan kurban yang dibawanya dan mencukur rambut, sementara para sahabat mengguntingnya sahaja. Abdullah melanjutkan, aku menjadikan kamu sebagai saksi bahwa aku akan tetap melaksanakan umrah jika aku diberikan jalan ke Baitillah, maka aku akan tawaf di sana. Dan jika aku dihalangi dari Baitillah, maka aku akan lakukan sebagaimana telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Setelah berjalan sejenak, beliau berkata, aku tidak menganggap keduanya, ini pelaksanaan haji dan umrah, melainkan sama sahaja. Aku menjadikan kamu sebagai saksi bahwa aku telah mewajibkan haji bersama umrah atas diriku. Kerana itu beliau bertawaf sekali dan bersa'i sekali sahaja, lalu bertahallul daripada kedua-duanya sekaligus, yakni pada hari nahar. Syuja' bin Al-Walid meriwayatkan kepadaku bahawa dia telah mendengar An-Nadhar bin Muhammad berkata, Sakhr meriwayatkan kepada kami daripada Nafi'. Beliau berkata, sesungguhnya orang-orang membicarakan bahawa Ibnu Umar masuk Islam sebelum Umar. Padahal yang sebenarnya bukan begitu, bukan seperti itu. Pada saat perjanjian Hudaibiyah, Umar telah menghantar Abdullah bin Umar untuk mengambil kuda miliknya yang berada di tangan seseorang dari kalangan Ansar agar dia dapat berperang dengan menaikinya. Ketika Rasulullah SAW sedang menerima pembaiatan, yakni sahabat-sahabatnya di bawah satu pokok, Umar tidak mengetahui pun tentangnya. Abdullah ikut berbaiat kemudian pergi mengambil kuda yang dimaksudkan. Lalu datang membawanya kepada Umar. Pada ketika itu Umar sedang mengenakan baju pelindung, yang diperisai untuk perang. Lalu Abdullah memberitahunya bahawa para sahabat sedang berbaiat kepada Rasulullah SAW di bawah pokok. Nafi' berkata, dia, yakni Umar, terus berangkat bersamanya
hingga berbaiat kepada Rasulullah SAW. Itulah yang dibicarakan orang, bahawa Ibnu Umar lebih dahulu masuk Islam daripada Umar. Hisham bin Ammar berkata, Al-Walid bin Muslim meriwayatkan kepada kami, katanya Umar bin Muhammad Al-Umari meriwayatkan kepada kami, katanya Nafi' meriwayatkan kepadaku daripada Ibnu Umar, bahawa setelah orang-orang berada bersama Nabi SAW pada hari berlakunya perjanjian Hudaibiyah, mereka kemudiannya berpencar di bawah pokok untuk berteduh. Tiba-tiba orang-orang sedang mengelilingi Nabi, mengerumuni Nabi SAW. Umar berkata, wahai Abdullah, lihat apa yang sedang mereka lakukan. Mereka sedang mengelilingi atau mengerumuni Rasulullah SAW. Lalu Abdullah mendapati mereka sedang berbaiat. Dia juga turut berbaiat. Kemudian kembali menemui Umar. Umar pun keluar dan ikut berbaiat juga. Itulah terjemahan bagi hadis yang kita baru baca tadi, 3866. Hadis ke 3863, Imam Bukhari menerimanya daripada Qutaibah. Qutaibah ni Qutaibah bin Sa'id. Qutaibah bin Sa'id. Dia adalah guru kepada pengarang-pengarang kitab-kitab hadis tu. Seperti Imam Muslim, Imam Tirmizi dan lain-lain. Walaupun mereka tu anak murid Imam Bukhari, tapi mereka juga sempat menerima daripada Qutaibah ini. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami daripada Malik. Mana anak murid Imam Malik lah. Maknanya di antara Imam Bukhari dengan Imam Malik itu ada seorang saja perantaranya, Qutaibah. Qutaibah ni anak murid Imam Malik. Padahal Imam Bukhari itu kemudian lagi kan anak murid Imam Ahmad juga. Jadi anak murid tua lah kira-kira, anak murid Imam Malik yang masih ada lagi pada ketika itu. Meriwayatkan daripada Malik, maksudnya Imam Malik lah, daripada Nafi' bahawa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu keluar untuk menunaikan umrah pada masa timbulnya fitnah. Apakah fitnah yang dimaksudkan di sini? 703, iaitu pertelingkahan yang berlaku di antara pihak pemerintah pusat di bawah pimpinan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi dan pemerintah wilayah Hijaz Abdullah bin Az-Zubair, yang berakhir dengan terbunuhnya Abdullah bin Az-Zubair. Pada ketika itu berlaku krisis lah. Krisis ini tengah hangat. Abdullah bin Az-Zubair masih menguasai lagi kawasan Hijaz itu. Tapi wilayah-wilayah lain masih di bawah kuasa Bani Umayyah. Bani Umayyah. Yang ni anak-anak siapa? Anak-anak Marwan bin Al-Hakam. Semua Bani Umayyah tu, selain daripada Muawiyah dan seorang dua anaknya, semuanya khalifah Bani Umayyah tu daripada anak cucu Marwan bin Al-Hakam. Jadi ketika itu berlaku fitnah ni. Ketika berlakunya fitnah. Fil fitnah. Jadi fitnah itulah sebab Abdullah bin Az-Zubair dia ada pengaruh, orang sokong dia di kawasan tu. Sedangkan Bani Umayyah lebih dahulu lagi daripada zaman Sayyidina Muawiyah hinggalah kepada zaman Marwan bin Al-Hakam dan seterusnya kemudian masih berkuasa lagi. Jadi sebagaimana Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain, tak boleh ada dua khalifah dalam satu masa, dan jika ada khalifah yang mendakwa setelah ada khalifah, maka Nabi SAW kata ia mesti diperangi. Itu sebabnya. Jadi kerajaan Bani Umayyah tu menganggap ini macam rampasan kuasa juga.
macam tak terima pemerintah yang sedia ada gitu. Sebab itulah ahli-ahli sejarah mereka menyebutkan fitnah ni fitnah Ibnu Zubair. Fitnah Ibnu Zubair. Sebab apa? Sebab dia mendakwa sebagai khalifah itu setelah ada dah khalifah. Itulah alasan bagi pihak kerajaan pusat untuk memeranginya, memberi amaran kepadanya dahulu, tapi dia tak mahu terima juga. Akhirnya berlakulah perang, sehingganya matilah Abdullah bin Az-Zubair itu. Dan siapakah gubernur yang bertanggungjawab pergi serang tu? Jadi itu ialah Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Jadi sebab itu dalam sejarahnya Hajjaj ini dipandang tidak baiklah, kerana menyebabkan seorang sahabat Nabi SAW terbunuh, iaitu Abdullah bin Az-Zubair. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa lain yang menyebabkan berlakunya kematian ramai orang-orang Islam. Sebab itu kebanyakan ulama menyebut tidak baguslah Hajjaj bin Yusuf itu. Itu dari sudut negatifnya. Dari sudut positifnya pula, di zaman dia, zaman kerajaan Bani Umayyah, termasuk di zaman dia, wilayah kekuasaan Islam ni sentiasa meluas. Di zaman dia itulah Islam sampai ke Pakistan yang ada sekarang. Zaman dia. Itu sudut positif dia lah. Dia telah menghantar seorang panglima yang masih muda lagi. Kira-kira 18 tahun umurnya. Namanya Muhammad bin Al-Qasim. Muhammad bin Qasim. Dialah panglima yang menyebabkan kerajaan di Pakistan itu jatuh ke tangan Islam. Di bawah pimpinan Hajjaj lah. Hajjaj lah yang mengarahnya pergi. Dan sebagaimana kita maklum, Hajjaj juga yang mengarahkan supaya mengikut ramailah ulama mengatakan dialah yang suruh bagi titik, bagi baris apa tu dalam Quran tu, sehingga ke zaman dia tu kiranya tak ada lagi mengikut pandangan ramai ulama gitulah. Tapi saya tak terima itu pandangan masing-masing lah, begitulah. Itu sudut baiknya lah, sudut baik dia. Dan banyak cerita-cerita yang lebih-lebih tu, itu tambahan sebenarnya, topuk tambah banyak. Tidaklah dia tu seteruk itu. Sebab itulah kita tengok dalam hadis Bukhari sendiri pun, Ibnu Umar masih lagi bersembahyang di belakang dia. Masih lagi menghormatinya sebagai gubernur. Gubernur pada masa itu, kuasa dia besar. Kalau macam dalam sistem kita ni, negara Malaysia ni macam menteri besar lah gubernur ni. Dia pernah jadi gubernur, Hajjaj bin Yusuf. Tempat yang susah lah orang yang nak menangani masalah di situ. Tapi dia boleh menyelesaikan masalah. Itu kelebihan dia sebab dia guna kekasaran, guna kasar sikit cara dia. Tapi dalam sejarah disebut tidak bagus lah. Sehingga akhirnya matilah Abdullah bin Az-Zubair. Ketika itu ibu dia Asma binti Abi Bakar masih lagi ada. Jadi Abdullah bin Az-Zubair ini cucu kepada Sayyidina Abu Bakar, cucu kepada Sayyidina Abu Bakar. Dia berkata, jika aku dihalangi dari beribadah di Baitullah, sebab kan dalam keadaan tidak stabil tu keadaan tu, dalam keadaan mungkin bila-bila masa saja berlaku peperangan itu, sampai di Mekah sekalipun. Sebabnya Abdullah bin Zubair itu dia berlindung di Mekah, sebab dia kira pihak kerajaan akan teragak-agak lah untuk memerangi dia dalam tanah haram tu, terutamanya di kawasan Kaabah tu. Rupa-rupanya tidak. Mereka itu tak kisah pun. Sebab apa? Dia kira penjenayah ada berlindung di situ. Gitulah. Itu semua fitnah lah yang menyebabkan jadi
berpecah belah umat Islam di zaman itu lagi. Apa Ibnu Umar kata, jika aku dihalangi dari beribadah di Baitillah, katakanlah aku tak dapat pergilah kerana kekacauan berlaku, tidak dibenarkan masuk misalnya, kami akan melakukan sebagaimana kami telah lakukan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bertalbiyah. Bertalbiyah tu setelah pakai ihram, ucapkan labbaika bi umratin, labbaika bi umratin, ataupun labbaika bi hajjatin wa umratin, ataupun labbaika bi umratin wa hajjatin, atau labbaika bi hajjatin. Kalau nak buat haji, labbaika bi hajjatin. Itu ucapkan dengan suara yang kuat. Jadi orang boleh dengar lah. Itu maksud talbiyah. Sebutkan labbaika. Ada sebutkan yang kita nak buat tu apa. Kalau umrah, labbaika bi umratin. Lalu beliau bertalbiyah untuk umrah. Jadi dia nak buat umrah, dia kata labbaika bi umratin lah. Dengan mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bertalbiyah untuk umrah pada tahun berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Jadi dia ingat peristiwa tu, tak ada masalah. Kalau kita tidak dapat menyempurnakan haji atau umrah, kita dah niat dah pergi, tengah jalan terhalang, maka kita boleh buka ihram kita. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ada contoh kata dia. Tak jadi masalah, aku nak pergi juga. Gitulah ceritanya. Kemudian semua ni cerita Abdullah bin Umar lah. Cerita dia nak pergi buat umrah tu. Pada tahun berlakunya, pada ketika berlakunya kekacauan atau krisis di antara dua pihak tu, sehingga berakhir dengan pembunuhan Abdullah bin Az-Zubair. Ini semua ni hadis berkenaan dengan itu. Ada yang pendek, ada yang panjang sikit, begitulah. Imam Bukhari kemukakan melalui beberapa saluran riwayat cerita yang sama sebenarnya. Dan tempat sebenarnya riwayat ini ialah dalam bab umrah, dalam bab haji, di sana. Jadi kira-kiranya sudah beberapa kali dah lah hadis ini bertemu di dalam Sahih Bukhari ni sendiri pun. Cuma di sini oleh kerana ada kaitannya dengan peristiwa Hudaibiyah, maka Imam Bukhari bawa pula di sini, menunjukkan apa yang berlaku kepada Nabi terhalang untuk pergi buat umrah tu, itu berlaku pada masa Hudaibiyah. Dan itulah yang menjadi contoh kepada Ibnu Umar. Di dalam riwayat ni, dia kata, musaddad pula dari saluran riwayat yang lain lah. Di bahagian atas tu sama lah Nafi' juga daripada Ibnu Umar, bahawa beliau berihlal. Ihlal mana bertalbiyah, sama lah. Mengucapkan dengan suara yang kuat untuk menyatakan dia nak buat apa, ibadat apa. Berihram untuk mengerjakan umrah lah. Maknanya dia kata labbaik kami umratin. Lalu berkata, jika aku dihalangi dari Baitillah, aku akan lakukan sebagaimana telah dilakukan oleh Nabi SAW. Ketika baginda dihalangi dari Baitillah oleh kaum kafir Quraisy. Jadi peristiwa ni bila berlaku? Semasa Hudaibiyah lah. Jadi disebut tahun Hudaibiyah, peristiwa Hudaibiyah itu berlaku pada tahun yang ke-6 Hijrah. Di mana Nabi SAW dengan sahabatnya berangkat dari Madinah untuk pergi buat umrah. Tiba-tiba dihalang oleh orang kafir Quraisy. Beliau kemudian membaca firman Allah. Inilah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi tak jadi masalah. Kita dah ada contoh. Rasulullah SAW pun pernah berlaku terhalang daripada pergi ke Baitullah. Jadi tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Sebab apa? Sebab kita boleh buka ihram di tengah jalan itu. Dan kalau bawa binatang kurban, kurbankan binatang itu. Ataupun kalau tidak, cukup kepala. Dan bayar dam lah kita. Cukup kepala ataupun gunting rambut. Lepas tu balik lah.
Begitu. Itu termasuk di dalam bab ihsar. Kalau dalam Quran dia sebut ihsar. Di sini dia sebut hilah. In hila baini wa bainahu. Jika aku terhalang untuk sampai ke sana, maka aku akan lakukan. Hilah, halat. Jadi ini semua ni termasuk dalam bab ihsar. Baik. Seterusnya yang ni lebih panjang sedikit. Lebih detail sedikit lah ceritanya. Baiklah, Abdullah bin Muhammad bin Asma meriwayatkan kepada kami, katanya, Juwairiyah bin Asma bin Ubaidillah meriwayatkan kepada kami daripada Nafi'. Semuanya bahagian atas tu Nafi' juga. Nafi' ni siapa? Maula Ibni Umar. Hamba bebasan Ibnu Umar. Nafi'. Dua orang perawi utama daripada Abdullah bin Umar. Nafi' dan anaknya Salim. Seorang lagi Salim. Setengah ulama menterjihkan riwayat Nafi' daripada riwayat Salim. Setengahnya menterjihkan riwayat Salim. Salim pun tidak kurang juga hebatnya. Nafi' bawa Ubaidullah bin Abdullah dan Salim. Ini Salim bin Abdullah. Salim bin Abdullah. Memberitahu Nafi'. Sebab Salim ni anak dia, bahawa mereka telah bercakap dengan Abdullah bin Umar. Kata Bukhari. Ni tahwil sanad orang panggil. Tahwil sanad. Jadi cara bacanya, annahuma kallama Abdullah bin Umar qala wa haddathana, gitu. Qala kena sebut sebelum wa haddathana tu kena sebut qala. Qala wa haddathana. Okey. Baik, di sini kita apa nama ni? Kita dah baca dah tadi kan? Tapi dalam terjemahan ni kita buat gini ya. Kata Bukhari, sampai dekat tu, kata Bukhari, Musa bin Ismail ni. Musa bin Ismail juga meriwayatkan kepada kami. Maknanya selain daripada Abdullah bin Muhammad bin Asma ni, ni Imam Bukhari ambil daripada dia lah. Lepas tu ada pemalingan sanad, tahwil sanad. Di mana Imam Bukhari kata wa haddatsana Musa bin Ismail. Ini Musa bin Ismail juga meriwayatkan kepada kami, yakni seperti Abdullah bin Muhammad itulah. Gitu. Juga meriwayatkan kepada kami, katanya Juwairiyah meriwayatkan kepada kami daripada Nafi', bahawa ada salah seorang daripada anak Abdullah berkata kepadanya, nasihat ayah dia lah, sebaiknya ayah tidak pergilah melaksanakan umrah tahun ini, sebab aku bimbang ayah tidak akan dapat sampai ke Baitillah. Mendengar cakap anaknya itu, kita dah baca semuanya, ini agak panjang, dan di sini dijelaskan bagaimana langkah-langkahnya itu. Okey. Terlebih dahulu kita tengok di sini. Abdullah bin Muhammad bin Asma. Asma ni nama lelaki ni, bukan nama perempuan. Asma ni nama lelaki, bukan nama perempuan. Tetapi biasanya nama ni nama perempuan. Macam ibu kepada Abdullah bin Az-Zubair itu. Ibu kepada Abdullah bin Az-Zubair, namanya Asma. Itu perempuan. Lebih popularnya Asma lah. Perempuan lah Asma ni. Tetapi ada juga digunakan untuk lelaki. Macam agaknya dalam masyarakat kita ni ada setengah-setengah nama tu dikongsi oleh lelaki dan perempuan. Contohnya ya, Maimun misalnya. Maimun bin Mihran. Itu lelaki.
Maimun nama perempuan ada tempat kita. Lagi kita kata Azmi, ada Azmi lelaki, ada Azmi perempuan. Itu dalam masyarakat kita. Maknanya ada jarang-jarang nama dikongsi oleh lelaki dan perempuan. Dalam tradisi Arab ni, Asma adalah nama lelaki dan juga nama perempuan. Ada sejarah dia. Dalam sejarah kalau kita perhati ada. Sama juga satu lagi Juwairiyah itu disebut. Juwairiyah bin Asma. Bin Ubaidah, tengok Asma bin Asma. Juwairiyah. Juwairiyah ni lelaki, bukan perempuan. Tetapi biasanya Juwairiyah tu nama perempuan. Juwairiyah tu dari segi bahasanya makna gadis kecil. Gadis yang kecil, comel. Juwairiyah. Tetapi ia juga digunakan sebagai nama dan lebih popular sebagai nama perempuan lah. Tapi di sini perawi ni bukan perempuan di sini, lelaki ni. Itu kena maklum, kena maklum. Dalam apa ni? Dalam nama perawi ni dia ada orang-orang yang macam tu. Sekejap kalau kita tengok. Ibnul Qayyim sebenarnya di satu tempat yang lain dalam Bukhari ni saya dah tulis dah pun. Tapi saya tak ingat di mana, dekat mana saya tulis. Ada orang-orang, berapa orang yang nama berkongsi begini. Ibnul Qayyim dah tulis dah tentangnya. Asma kita tengok. Cuba kita tengok di sini. Asma binti Umais. Ini perempuan. Nama perempuan. Isteri Sayyidina Abu Bakar, kemudiannya jadi isteri kepada Sayyidina Ali. Ini perempuan. Asma binti Umais. Asma binti Musa, Asma binti Nu'man. Itu saja yang ada di situ. Tapi kalau kita tengok, ini banyak. Ini nama kalau perempuan, kalau perempuan ini ramailah nama Asma, lebih popular perempuan lah Asma ni. Tetapi ada juga lelaki yang bernama begitu. Yang bernama begitu. Ini man ismuhu Asma. Ismuhu ni lelaki lah, Asma. Asma bin Hakam Al-Fazari. Asma bin Ubaid bin Mukhariq. Itu dua orang yang disebut di sini. Dua orang. Lebih popularnya nama perempuan lah. Begitu juga dengan Juwairiyah, kalau kita cari sama. Lebih popularnya nama perempuan. Tetapi ada juga lelaki yang diberi nama begini. Haddatsana Juwairiyatu an-Nafi' anna Ubaidullah ibn Abdullah wa Salim ibn Abdullah akhbarahu annahuma kallama Abdullah ibn Umar. Mereka berdua bercakap dengan Abdullah bin Umar. Ini anak ni. Anak ni bincang lah, menasihati ayahnya Abdullah bin Umar. Jadi lepas tu Imam Bukhari buat pemalingan sanad, tahwil sanad orang panggil. Kalau kita ingat, sekejap saya tengok. Kita dah ada sebenarnya jilid 1 Sahih Bukhari ni. Ni. Kalau dalam Sahih Bukhari jilid pertama yang sudah dicetak ni sudah ada dah perbincangan tentang tahwil sanad ni. Cuba tengok, nampak ke tidak ni? Nampak mana ni? Nampak ya? Ini perbahasan tentang penggunaan simbol ha di dalam sanad. Macam di sini lah, macam di sini kita bertemu ni kan. Ni ha. Ni simbol ha. Cara dia, apa maksud dia? Jadi ada beberapa sebenarnya.
Ada beberapa. Sekiranya teks asal berbahasa Arab diperhatikan, Anda akan dapati sebelum wa haddatsana Bishr bin Muhammad terdapat huruf ha terletak di antara nama Zuhri dan sanad berikutnya yang bermula dengan nama Bishr bin Muhammad. Macam ni lah. Macam ni. Ni. Kallama Abdullah ibn Umar, lepas tu ha. Lepas tu ada ni. Macam ni. Inilah kali pertama Imam Bukhari menggunakan simbol ha ini di dalam kitab sahihnya. Di sini kali pertama. Jadi kita tidak bincang di semua tempat lah. Oleh kerana kita dah bincang dari sini. Jadi boleh tengok sini lah. Di lain pun sama saja. Baik. Boleh sesiapa baca? Tolong baca di sini. Nampak ke tidak tu? Kecil sangat. Supaya hilang mengantuk tengah-tengah hari ni. Siapa boleh baca? Silakan. Buku ni muka surat berapa tu Maulana? Oh, ada buku tu. Ada. Saya lebih suka tengok buku. 161. 161 Okay. Dia mula daripada 160 lagi, tapi yang kita nak baca ni 161. Okey, jumpa. Cuba. Simbol, okey. Right. Simbol ini diguna oleh pengarang-pengarang 6 kitab sihah. Di dalam Musnad Ahmad juga ia digunakan. Namun begitu, paling banyak ia digunakan oleh Muslim di dalam sahihnya dan Abu Daud di dalam sunannya. Tidak diketahui ada di kalangan ulama' mutaqaddimin yang membincangkan perbezaan pendapat ulama' tentangnya. Orang pertama yang mengumpulkan perbezaan pendapat ulama' tentangnya adalah Ibn Salah dalam kitab beliau yang dikenali dengan nama Muqaddimah Ibn Salah. Secara ringkas dapatlah disimpulkan perbezaan pendapat mereka itu kepada dua. Ia sama ada ha atau kha. Para ulama hadis yang mengatakan ia ha terbahagi kepada 5 kumpulan. Yang pertama, kumpulan yang menganggap ia adalah ringkasan kepada perkataan tahwil yang membawa maksud pemalingan. Pemalingan yang dimaksudkan di sini ialah pemalingan sanad hadis. Contohnya, sanad pertama Imam Bukhari membawa senarai gurunya yang bernama Abdan. Beliau menerima hadis yang akan dikemukakan daripada Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn al-Mubarak menerimanya daripada Yunus. Yunus menerimanya daripada Zuhri. Zuhri menerimanya daripada Ubaidillah. Beliau menerimanya daripada Ibn Abbas. Sementara sanad kedua beliau pula membawa senarai gurunya yang lain pula, iaitu Bishr bin Muhammad. Bishr juga menerima hadis yang akan dikemukakan daripada Abdullah ibn Mubarak. Abdullah menerimanya daripada Yunus dan Ma'mar. Mereka berdua juga menerimanya daripada Zuhri dan seterusnya sehinggalah sampai kepada Ibn Abbas. Seseorang pengarang kitab hadis menggunakan simbol ha untuk beberapa tujuan berikut. A. Menyatakan bahawa sesuatu hadis yang dikemukakannya mempunyai 2 atau lebih saluran riwayat. Keadaan ini lebih menguatkan lagi hadis berkenaan. B. Jikalau tiap-tiap sanad itu dikemukakan satu persatu secara berasingan, nescaya ia akan menjadi panjang berjela-jela. C. Syekh yang tersebut sebelum ha merupakan syekh mushtarak atau syekh yang dikongsi bersama oleh kedua-dua sanad hadis atau lebih daripada 2 sanad hadis. Di dalam contoh di atas, Zuhri adalah syekh mushtarak bagi kedua-dua sanad. Perawi-perawi di atas Zuhri adalah sama untuk kedua-dua sanad yang sampai kepadanya itu. E. Ha berperanan sebagai pemisah di antara 2 atau lebih sanad. Kalau tidak ditulis ha di situ, tentu sekali nama perawi selepasnya difahami sebagai lanjutan rantaian perawi sebelumnya. E. Dapat diketahui daripada perihal mutaba'ah, sama ada ia mutaba'ah tammah atau naqisah. F. Dengan adanya mutaba'ah, sesuatu hadis yang dikemukakan tentunya menjadi semakin kuat. Sekiranya anda perhatikan sekali lagi pada keratan sanad tersebut, anda akan dapati huruf waw sebelum perkataan haddathana, sedangkan huruf waw seperti itu tidak terdapat sebelum perkataan haddathana yang lain. Huruf waw ini dipanggil waw tahwil. Perkataan haddathana selepasnya pula haruslah dimulakan kembali dengan ungkapan
qala wa haddathana. Cara menyebut huruf ha tahwil haruslah mengikut kaedahnya yang tersendiri, iaitu ha a, ha dan b ha. Jadi cara sebut tu ha ataupun ha, dua cara boleh. Teruskan. Okey, kedua, kumpulan yang mengatakan ia adalah ringkasan kepada perkataan ha'il yang membawa maksud penghalang, dinding, pemisah atau pembahagi yang memisahkan di antara dua sanad. Contohnya, sanad di atas bahagi kepada sanad yang lain selepas nama Zuhri dan ia bermula semula dengan riwayat Bishr. Sekiranya sanad tersebut tidak dipisahkan oleh huruf ha tersebut, sudah pasti akan mengelirukan kerana Zuhri akan difahami mengutip kembali hadis tersebut daripada Bishr. Sedangkan Bishr adalah guru kepada Imam Bukhari, bukan guru Zuhri. Huruf ha tersebut jika dipakai sebagai ringkasan kepada perkataan ha'il, maka cara menyebutnya juga terbahagi kepada dua. A, ia tidak disebut atau dibaca langsung dengan kehadiran huruf waw selepasnya yang disusuli rangkai kata bihi qala haddathana, dapat diketahui ha itu merupakan ringkasan kepada ha'il. Hafiz Abdul Qadir Ar-Ruhawi menukilkan cara ini daripada guru-guru beliau yang terdiri daripada para hufaz hadis. B, ia dibaca dengan sebutan ha'il sahaja tanpa disertakan dengan sebutan wabihi. Cara ini dinukilkan daripada Hafiz Syarafuddin Ad-Dimyati. Tiga, kumpulan yang mengatakan ia adalah ringkasan kepada perkataan al-hadis. Pada umumnya golongan magharibah, apabila sampai kepada huruf ha, mereka akan membacanya dengan al-hadis, lalu membaca pula sanad seterusnya hingga sampai kepada matan hadis yang diriwayatkan. Maksud kata al-hadis itu ialah hadis yang akan diriwayatkan. Boleh juga dikatakan al-hadis yang diucapkan itu dianggap sebagai maf'ul yang mahzuf, yakni dibuang amilnya. Takdir amil yang mahzuf itu ialah iqra'ul hadis. Bacalah hadisnya nanti. Iqra'il hadis. Iqra'il hadis. Iqra'il hadis. Iqra'il hadis. Yang keempat, kumpulan yang mengatakan ia adalah ringkasan kepada perkataan sah ataupun sahih yang bermaksud betul dan benar. Antara tujuan ia diletakkan di antara dua saluran sanad ialah untuk A, menjelaskan bahawa rantaian sanad yang dikemukakan adalah betul. Pengarang kitab tidak terkeliru. Oleh itu, tidaklah wajar dikatakan sebahagian sanadnya tidak ada atau matannya telah gugur. B, mengingatkan bahawa matan hadis bagi sanad yang terhenti sebelum simbol sah itu sama saja dengan matan hadis bagi sanad yang tersebut selepasnya. Matan hadis bagi kedua-dua sanad itu ialah yang tersebut di hujung sanad kedua. Hafiz Abu Uthman As-Sabuni, Hafiz Abu Muslim Umar bin Ali Al-Laythi dan muhaddis Abu Sa'ad Al-Khalili malah menggantikan terus simbol ha dengan sahlah di dalam tulisan-tulisan mereka. Pada para ulama hadis yang mengatakan ia adalah sebenarnya kha, bukan ha, pula terbahagi kepada dua kumpulan dalam menentukan maksudnya. A, ia mengisyaratkan kepada isnad akhar. Isnad ini isnad lain pula. B, ia mengisyaratkan kepada iqra' ila akhirih. Bacalah hingga ke akhir isnad ataupun hadis. Bagaimanapun, kebanyakan ulama lebih cenderung kepada pendapat kumpulan pertama yang mengatakan huruf ha tersebut adalah ringkasan kepada perkataan tahwil yang membawa maksud pemalingan. Kebanyakan mereka menyebutnya dengan sebutan ha setiap kali sampai kepadanya. Untuk semua perbincangan di atas, sila lihat muqaddimah. Itu rujukan saja. Baik, mana nak? Jadi cuba tengok tu berapa panjang tu. Jadi saya harap tengok di sinilah sebab kita dah ada kalau sebut pula jadi panjang. Jadi saya tak sebut apa dah di sini sebab kita dah ada dah. Mula-mula lagi dah sebut panjang dah. Jadi begitulah kalau bertemu bila-bila pun ha ni di mana-mana pun itulah tengok situ balik. Jadi yang lebih popularnya seperti yang kita terima, yang kita bacanya ha. Bila sampai sini ha qala
wa haddathana Musa bin Ismail. Jadi Musa bin Ismail ini bukan guru pada Abdullah bin Umar, guru pada Imam Bukhari. Imam Bukhari lah kata pula, sebab itu kita kata di sini kata Al-Bukhari. Musa bin Ismail At-Tabuzki juga meriwayatkan kepada kami. Maknanya selain daripada Abdullah bin Muhammad bin Asma ni, Musa bin Ismail juga meriwayatkan kepada kami, katanya Juwairiyah meriwayatkan kepada kami daripada Nafi' dan seterusnya. Sebab aku bimbang ayah tidak akan sampai ke Baitullah mendengar cakap anaknya itu. Abdullah bin Umar pun berkata, kami pernah keluar bersama Nabi SAW, tetapi orang-orang kafir Quraisy telah menghalangi kami dari Baitullah. Maka Nabi SAW menyembelih haiwan kurban yang dibawanya dan mencukur rambut. Sementara para sahabat mengguntingnya sahaja. Jadi ada yang bercukur, ada yang gunting sebenarnya. Bukan semua mereka tu begitu. Jadi boleh dilakukan. Boleh dilakukan mana satulah daripada dua tu. Jadi di sini isyarat kepada apa yang tersebut di dalam Al-Quran tentang ihsar. Dalam kitab-kitab hadis ada bab ihsar. Sama juga dalam kitab fiqh ada juga ihsar. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadyi. Itu dia. Baik, kalau kita tengok ni. Ni cuba tengok di sini. Ni ayatnya duduk sini. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kamu sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah. Fa in uhsirtum. Dalam hadis tadi disebut hila. Baini wa bainahu. Jika aku terhalang, tidak dapat pergi kepadanya. Dalam Quran disebutkan istilah ihsar. Jika kamu terhalang, famastaysara minal hadi, maka kamu kena kurbankan binatang yang termudah lah yang kamu dapati. Wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Jangan kamu cukur kepala kamu sehingga binatang kurban yang kamu bawa itu sampai ke tempatnya. Sampai ke tempatnya. Kalau tak boleh sampai, pakai sembelih di situ je lah. Sembelih di situ lah. Lepas tu cukur kepala apa semua. Cukur kepala. Jadi di sinilah cerita dalam hadis tu dia ada kait dengan ayat ni. Cumanya dalam ayat ni dia cerita banyak lagi lah. Jadi ihsar itu ada dua macam. Ihsar dengan sebab musuh menghalang. Satu. Itu yang diterima oleh semua lah ulama. Satu lagi ihsar dengan sebab sesuatu yang lain. Perkara yang lain. Kerana sakit kau, sakit ternak kau, sakit berat kau tak boleh nak pergi. Kerana terhalang tak ada kenderaan kau. Terlepas kenderaan kau. Misalnya. Kapal terbang terlepas dan tak ada kapal terbang lain. Jadi tak boleh nak pergilah. Kalau pergi pun tak sampai dah, tak sempat dah dengan masa. Itu dipanggil ihsar. Tak apalah. Dalam ayat ni, satu ayat ni macam-macam hukum haji dan umrah ni disebutkan. Jadi yang berkenaan yang kita naknya fa in uhsirtum, ihsar ni. Itu jika kamu terhalang tidak dapat pergi. Jadi di mana binatang itu perlu dikorbankan, di situ lah. Di situ. Dalam hadis ni, hadis cerita lebih panjang, lebih detail lagi lah. Dalam ayat Quran yang situ ya tempatnya. Tak ada banyak. Satu tu je. Jadi ada yang cukur kepala, ada yang gunting. Itu dia berkait dengan ayat ni. Dia berkait dengan ayat Al-Liqina. Dan ayat ni turun semasa Hudaibiyah lah. Cuba tengok. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. La tadkhulunnal masjidal harama insya'allahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la takhafun. Allah telah membenarkan mimpi Rasulnya
dengan benar lah. Apa? Kamu akan masuk ke Masjidil Haram. InsyaAllah dalam keadaan aman. Dalam keadaan mencukur kepala kamu dan menggunting. Jadi cukur dan gunting ni adalah dua perkara yang dilakukan bila seseorang tu pergi buat haji atau umrah. Jadi sahabat ingat pada tahun yang ke-6 tu, sebab Nabi cerita dia mimpi dia masuk Masjidil Haram. Jadi sahabat-sahabat ingat tak ada gangguan apalah. Rupanya terhalang. Sehingga terpaksa kena buka ihram di situ. Jadi ada macam Sayyidina Umar dia tanya macam mana tidakkah Allah SWT sebut gitu. Macam kita baca ayat tadi lah. Maka Nabi SAW kata betul dah itu, tapi dia tak cerita tahu mana-mana. Dia tak cerita tahu mana-mana tu. Jadi tahun yang ke-6 tu tidak menjadi kenyataan lah. Tetapi kemudiannya jadi kenyataan. Kemudian jadi kenyataan pada tahun yang ke-7 misalnya. Tahun yang ke-8 bila pembukaan Mekah tu, bila jatuh apa namanya kuasa orang kafir tu, di situ bebas lah. Menjadi kenyataan lah mimpi Nabi SAW tu yang disebutkan dalam Quran. Jadi bila kita buka ihram tu, nak buka ihram tu, inilah antara perkara yang dilakukan. Maka Nabi SAW menyembelih haiwan kurban sebab dia bawa binatang kurban itu yang dibawanya dan mencukur rambut. Sementara para sahabat mengguntingnya sahaja. Jadi itu boleh. Nak pilih yang mana boleh. Tidak jadi masalah. Abdullah melanjutkan, aku menjadikan kamu sebagai saksi bahawa aku akan tetap melaksanakan umrah. Jika aku diberikan jalan ke Baitullah, maka aku akan tawaf di sana. Dan jika aku dihalangi dari Baitullah, maka aku akan lakukan sebagaimana telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dia kata gitu. Ada contoh dia boleh buat, boleh ikut Nabi. Tak jadi masalah. Kalau tak boleh pergi pun tak apa. Kalau boleh pergi, tak apa, dia akan buat lah. Dia akan sempurnakan lah apa yang dia niat tu. Setelah berjalan sejenak, beliau berkata, aku tidak menganggap keduanya, yang ini pelaksanaan haji dan umrah, melainkan sama saja. Jadi haji dan umrah ni sama saja. Kenapa tidak aku sertakan kedua-duanya? Kenapa tidak aku sertakan kedua-duanya terus? Kenapa aku sebut nak buat umrah sahaja? Sedangkan nak pergi ni susah. Lain kali kalau nak pergi pula mungkin ada halangan lain pula. Macam mana? Jadi dia pun tukar. Boleh kalau selagi belum itu lagi tu, belum pakai ihram lagi tu, boleh kita nak tukar niat. Asalnya nak buat umrah saja, lepas tu buat umrah dan haji sekali. Gitu. Sebab musim itu musim haji. Kalau tidak musim haji, tak bolehlah nak buat sekali dengan haji. Buat umrah sajalah. Tapi kalau musim haji, boleh dibuat kedua-duanya. Kalau dibuat kedua-dua gitu, orang panggil dua, sama ada haji tamattu atau haji qiran. Kalau haji tamattu, buat umrah dulu, lepas tu setelah selesai, buka ihram, lepas tu pada hari tarwiyah, hari yang ke-8, pakai ihram pula untuk haji. Gitu. Itu namanya haji tamattu. Kalau haji qiran pula memang tak buka dah ihram itu. Sehingga selesai semua ibadat itu dilakukan. Barulah buka ihram. Sama sahaja. 704. Jadi daripada segi boleh bertahallul, membuka ihram daripada umrah yang telah mula dikerjakan dengan menyembelih binatang kurban yang dibawa bersama dan mencukur rambut. Jadi dari segi tu hukum tu serupa je, tidak kata khusus dengan umrah saja buat begitu. Kalau haji pun kalau terhalal begitu juga cara buatnya. Apa salahnya kalau aku niat untuk nak buat kedua-duanya? Lebih baik, lebih untung. Begitu. Lebih untung kalau buat begitu. Itu cara dia. Aku menjadikan kamu sebagai saksi bahawa aku telah mewajibkan haji bersama umrah atas diriku.
Kerana itu beliau bertawaf sekali dan bersa'i sekali sahaja. Mengikut pendapat yang mengatakan maknanya dia buat haji qiran itu sekali saja. Kalau dia buat haji tamattu, dia kena buat dua tu. Lalu bertahallul daripada kedua-duanya sekaligus, yakni pada hari nahar. Maknanya pada hari nahar tu baru buka ihram. Daripada kedua-duanya sekali setelah melakukan begitu. Dalam masalah ini memang ada khilaf pun. Ada yang kata kena tawaf 2 kali, sa'i 2 kali. Ada yang kata sekali. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar ni sekali. Dalam masalah ini ada khilaf. Sebenarnya kalau di tempat dia kita boleh bincang dengan panjang lebar. Tapi di sini maksud dia nak cerita dia berpandukan peristiwa Hudaibiyah tu. Apa yang berlaku dalam Hudaibiyah tu. Dijadikan itu sebagai contoh. Itu saja Imam Bukhari kemukakan hadis di sini. Kalau nak bincang tentang haji ataupun umrah tu, memang lebih banyak, lebih sesuai di tempatnya lah. Jadi di sini bukan tempatnya. Di sini bukan tempatnya. Kemudian seterusnya, ini hadis ni. Hadis yang ke 3866. 3866. Syuja' bin Al-Walid meriwayatkan kepadaku bahawa dia telah mendengar An-Nadhar bin Muhammad berkata, Sakhr meriwayatkan kepada kami daripada Nafi' bahawa beliau berkata, sesungguhnya orang-orang yang membicarakan bahawa Ibnu Umar masuk Islam sebelum Umar. Jadi ada orang sebarkan khabar angin lah, cerita-cerita ni. Ada orang kata sebenarnya Ibnu Umar tu masuk Islam lebih dulu lagi daripada Sayyidina Umar. Macam setengah-setengah sahabat kan anak dulu masuk Islam daripada bapa. Seperti Sayyidina Muawiyah. Dia masuk Islam dulu daripada ayah dia. Jadi disebut-sebut. Ada orang duduk cerita kata Ibnu Umar masuk Islam dulu lagi daripada Sayyidina Umar. Padahalnya itu satu kekeliruan. Sebenarnya apa yang berlaku dalam peristiwa Hudaibiyah tu disalah faham. Jadi orang kata Ibnu Umar masuk Islam dulu. Padahal itu sebenarnya cerita tu berkait dengan bai'ah. Memanglah Ibnu Umar bai'ah dulu di bawah pokok tu. Dengan nabinya. Bai'ah untuk apa? Untuk berperang lah dengan orang kafir Quraisy. Sekiranya mereka menghalang, mereka nak perang, peranglah. Itu kita dah cerita dah sebelum ni. Kenapa berlaku gitu? Kita dah cerita dah. Padahalnya bukan itu. Itu peristiwa tu saja. Umar masuk Islam dulu. Bukan Abdullah bin Umar masuk Islam dulu. Tak betul tu. Jadi ini salah faham. Salah faham ni banyaklah berlaku. Macam-macam lah. Macam orang yang menuduh Sayyidina Uthman lah. Dia kata Sayyidina Uthman ini tak ada kelebihannya pun. Semata-mata duduk. Orang duduk sebut-sebut dia kahwin dengan anak Nabi je. Sedangkan dalam peristiwa besar dia tak ikut pun. Orang duduk sebut-sebut begitu. Musuh-musuh lah yang nak memberontak di zaman dia tu sebut gitulah. Jadi ini dalam Sahih Bukhari dan lain-lain juga disebut. Bila orang kepung Sayyidina Uthman di rumah dia tu sebelum dia dibunuh, Sayyidina Uthman daripada atas rumah dia tu, daripada loteng rumah dia tu, dia tanya, apa masalah kamu? Apa sebab kamu buat begini? Mereka sebutlah. Jadi Sayyidina Uthman sempat bagi jawapan semua tu. Kenapa begini? Antaranya orang duduk kata Sayyidina Uthman ni bukan terlibat dalam peristiwa besar. Dia tidak pergi perang Badar tu. Sedangkan orang lain pergi. Kira-kiranya tidak terpilih lah untuk pergi perang Badar. Padahalnya Nabi SAW tak bagi dia pergi. Sebab pada ketika itu anak Nabi SAW, isterinya sedang sakit tenat. Dan walaupun dia tak pergi, Nabi SAW bagi juga ghanimah itu seperti orang yang pergi. Maknanya Nabi iktiraf. Kalau tidak kerana sebab tu dia pergi. Bukan kerana pengecut ke, malah pergi perang ke. Tak. Tak mahu dapat kelebihan ke. Tak. Nabi sendiri yang tak benar dia bagi. Pergi tu. Misalnya itu.
Itu disalah faham lah. Jadi orang kata dia tidak terpilih, misalnya. Sama juga orang duduk sebut. Orang duduk sebut. Sayyidina Uthman ni tak ada dalam perjanjian di Hudaibiyah tu, dalam bai'ah Hudaibiyah. Dia tidak bai'ah dengan Nabi. Disebut begitu. Itu salah faham lah. Padahal bai'ah di Hudaibiyah tu kerana Sayyidina Uthman dah. Kalau tidak kerana Sayyidina Uthman, tak ada bai'ah tu. Dia tak tahu cerita. Jadi dia nampak itu sebagai kekurangan Sayyidina Uthman. Padahal sebenarnya cerita tu menunjukkan kelebihan Sayyidina Uthman. Sehingga Nabi SAW kata bila dia Nabi utuskan Sayyidina Uthman tu pergi berunding dengan ketua-ketua kafir Quraisy supaya mereka membenarkan Nabi dan rombongannya pergi buat umrah ni, masuk Mekah tu. Tiba-tiba mereka tahan lama Sayyidina Uthman itu. Macam-macam lah soalan begitu, soalan begini. Lama. Jadi sehingga ada khabar-khabar ni, orang kata Sayyidina Uthman mungkin dibunuh. Agaknya takut dibunuh dah Sayyidina Uthman tu. Tak mari-mari lagi. Kerana itulah Nabi SAW berbaiat dengan sahabat-sahabat dia. Kalau betul lah Uthman ini dibunuh, maka kita akan perang sekali ni. Jadi sampai nak perang. Dan Nabi SAW salah satu tangan dia tu, dia ini bagi pihak Uthman. Ini baiat. Uthman baiat dengan dia. Mari orang-orang lain pun pegang tangan Nabi. Begitu. Jadi peristiwa tu sebenarnya menunjukkan kelebihan Sayyidina Uthman. Bukan kekurangan. Tapi ditonjolkan, disebut sebagai kekurangan dia. Ini kerana salah faham lah. Sama juga di sini. Dikatakan Sayyidina Umar itu masuk Islam kemudian daripada Ibnu Umar, anak dia dulu. Padahalnya itu berkait dengan peristiwa mana? Peristiwa ni, bai'ah ni. Betul lah. Dan ada sebab kenapa Sayyidina Umar tak ada tu, Sayyidina Umar tak pergi tu. Sebab dia duduk agak jauh sikit. Kawasan tu luas kan, dia duduk jauh sikit. Tapi nampak daripada jauh tu, nampak jugalah. Kalau orang berkerumun, orang berhimpun ramai-ramai, nampak. Tapi dia duduk agak jauh sikit tempat duduk dia tu. Jadi itulah cerita ni. Sebenarnya Sayyidina Umar suruh Ibnu Umar pergi ambil kuda dengan seorang Ansar. Kamu pergi ambil lah kuda tu, dia nak guna lah, kalau berlaku perang nak guna lah. Tiba-tiba dilihat ada orang berkerumun dekat satu pokok tu, mengelilingi Nabi SAW. Sayyidina Umar pun suruh lah Ibnu Umar pergi. Tengok apa cerita tu. Dia bukan macam hutan seperti kita ni, tak nampak lindung balik pokok-pokok, balik bukit, balik apa. Tak, dia tanah rata begitu, nampak daripada jauh, cuma duduk jauh. Bila Sayyidina Umar pergi tu, orang duduk bai'ah. Di Ibnu Umar pun turut bai'ah lah. Jadi Ibnu Umar bai'ah dulu, bukan masuk Islam dulu. Bai'ah di situ, di Hudaibiyah tu. Itu ceritanya. Jadi salah faham. Disalah faham. Jadi sebenarnya itu. Dan Sayyidina Umar tak sangka lah akan berlaku begitu. Bila Ibnu Umar balik, cerita kata orang duduk bai'ah tu, Sayyidina Umar pun pergilah juga. Jadi bai'ah dulu itu betul lah Ibnu Umar, tapi masuk Islam Ibnu Umar dulu itu tak betul. Kadang-kadang cerita ni jadi gitulah, melarat. Yang ni, yang betulnya ini, ketika Rasulullah SAW sedang menerima pembaiatan di bawah satu pokok, Umar tidak mengetahui pun tentangnya sebab dia duduk jauh. Abdullah ikut berbai'ah, kemudian pergi mengambil kuda yang dimaksudkan, lalu datang membawanya kepada Umar. Pada ketika itu Umar sedang mengenakan baju pelindung. Jadi dia duduk pakai dah baju. Kita kata duduk try, cuba baju tu. Baju besi tu padan ke tidak, ataupun kena ke tidak dengan tubuh dia. Sebab nak perang lah. Bai'ah tu pun untuk nak perang lah juga. Jadi Sayyidina Umar ni memang bersedia dah. Dia tak tahu pun orang bai'ah nak perang tu pun dia bersedia dah. Bahkan suruh anak dia pergi ambil kuda apa nak, ini sebagai persiapan nak perang lah. Bagi orang yang ada hati dia busuk, dia kata macam-macam lah. Macam orang Syiah, dia kata Sayyidina Umar sebenarnya tak mahu, penakut lah, macam-macam.
Padahal dia duduk pakai baju besi tu untuk nak perang lah. Kalau dah bayar, tahu bayar lagi lah nak perang. Tara dia tak tahu tu pun dia sampai begitu. Sepatutnya kita faham gitu. Tapi orang-orang yang ada masalah dalam jiwa dia macam-macam. Lalu Abdullah memberitahunya bahawa para sahabat sedang berbai'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pokok. Nafi' berkata, ini Umar terus berangkat bersamanya hingga berbai'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun pergi bai'ah juga. Ambil masa lama juga bai'ah tu, bukan dalam masa seminit dua selesai, sebab ramai. Ramai. Ni nak letak tangan Rasulullah ni, kalau letak ramai-ramai macam mana? Tokoh-tokoh lah situ jadinya. Tak mungkin. Sebab itu dia ambil masa lama. Sayyidina Umar pergi itu, Nabi SAW masih lagi duduk menerima bai'ah daripada sahabat-sahabatnya. Itu ceritanya. Itulah yang dibicarakan orang bahawa Ibnu Umar lebih dahulu masuk Islam daripada Umar. Itu cerita sebenarnya, bukan kena mengenai dengan masuk Islam. Bai'ah. Hisham bin Ammar berkata, Al-Walid bin Muslim meriwayatkan kepada kami, katanya Umar bin Muhammad Al-Umari meriwayatkan kepada kami, katanya Nafi' meriwayatkan kepadaku daripada Ibnu Umar, bahawa setelah orang-orang berada bersama Nabi SAW pada hari berlakunya perjanjian Hudaibiyah, mereka kemudiannya berpencar di bawah pokok untuk berteduh. Itu ceritanya kenapa Sayyidina Umar pergi duduk jauh tu. Masing-masing lah cari tempat nak berteduh. Gitu. Bila sudah selesai tu, tiba-tiba orang sedang mengelilingi Nabi SAW. Umar pun berkata, wahai Abdullah, lihat apa yang sedang mereka lakukan itu. Kenapa ramai duduk berkerumun tu? Mereka sedang mengelilingi Rasulullah SAW. Lalu Abdullah mendapati mereka sedang berbai'ah. Dia juga turut berbai'ah bila dia begitu. Kemudian kembali menemui Umar. Umar pun keluar dan ikut berbai'ah juga. Itulah ceritanya. Itulah ceritanya. Tidak lebih daripada itu. Ada pun kata Ibnu Umar masuk Islam dulu, itu salah faham, keliru. Setengah-setengah orang kemudian, itulah maksudnya. Ini haddatsana Ibnu Numair qala haddatsana Ya'la qala haddatsana Ismail qala sami'tu Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hina i'tamara fatafa fatufna ma'ahu wa salla wa sallayna ma'ahu وسعى بين الصفا والمروة فكنا نستره من أهل مكة لا يصيبه أحد بشيء. Ibnu Numair meriwayatkan kepada kami, katanya Ya'la meriwayatkan kepada kami, katanya Ismail meriwayatkan kepada kami, katanya aku telah mendengar Abdullah bin Abi Aufa. Ini habis dah cerita Abdullah bin Umar itu. Beberapa hadis sebelum ni Imam Bukhari ambil daripada Ibnu Umar semuanya. Ini daripada Abdullah bin Abi Aufa pula. Katanya kami pernah bersama Nabi SAW ketika baginda melaksanakan umrah. Baginda bertawaf dan kami pun turut bertawaf bersamanya. Ketika baginda bersolat, kami juga ikut bersolat bersamanya. Ketika baginda melaksanakan sa'i di antara Bukit Safa dan Marwah, kami melindunginya daripada penduduk Mekah agar tidak ada sesiapa pun dapat melakukan sesuatu yang tidak baik terhadapnya. Maknanya ini peristiwa berlaku selepas tahun yang ke-6 itu. Bila tak boleh pergi buat umrah pada tahun itu, dihalang. Jadi terpaksalah balik. Balik tu dengan perjanjian orang kafir Quraisy nak bagi kebenaran kepada Nabi buat umrah pada tahun berikutnya, pada tahun yang ke-7. Jadi hadis Ibnu Abi Aufa ni menceritakan peristiwa pada tahun yang ke-7. Dipanggil umrah qada, umratul qada, umrah qada. Dalam peristiwa ni dia sebut Nabi tawaf, kami turut tawaf tu. Boleh bertawaf dah lah. Ini bila? Pada tahun yang ke-7. Yang tadi tak boleh pergi tu, terhenti tengah jalan semua, buka ihram apa semua tengah jalan itu, tahun yang ke-6. Nabi SAW bersa'i di antara Bukit Safa dan Marwah. Kami pun melakukannya juga. Bahkan kami melindungi Nabi. Sebab pada masa tu masih lagi Mekah ni di bawah kekuasaan kafir Quraisy. Jadi sahabat-sahabat ni takut mereka panah ke daripada jauh kena Rasulullah. Dan sebab itu mereka cuba berada di sekeliling Rasulullah SAW sebagai melindungi ketika bersa'i apa semua tu.
ketika bertawaf apa semua tu. Sebab pada ketika itu orang kafir masih lagi menguasai Mekah. Inilah kata Abdullah bin Abi Aufa. Nampaknya setakat itulah dulu kita hari ini. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung daripada sini, insyaAllah. Wallahu a'lam. Setakat itu dulu. Mungkin tadi kita dah baca banyak dah juga perbincangan tentang Sunan Tirmizi tadi. Bolehlah untuk bincangkan kedua-duanya, yang baru kita baca sekejap tadi dan yang sebelum ini. Kalau ada apa-apa persoalan, silakan. Ini masanya. Ada apa-apa masalah? Dalam hadis itu pun disebut juga, Nabi cukur, sahabat dia gunting. Kedua-duanya boleh. Sebab dalam Quran disebut di sini. Ini berhubung dengan orang yang pergi buat umrah lah, ataupun haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cikgu Rashid, silakan. Cikgu Rashid. Saya nak tanya tentang perang antara Abdullah ibn Zubair dengan Hajjaj. Ya, ya. Adakah boleh kita samakan perang itu dengan perang Siffin antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali? Dari segi maksudnya kedua-dua pihak itu membuat ijtihad masing-masing dan kita menganggap ijtihad mereka itu betul lah, dan kalau salah pun ada pahala lah. Boleh tak kita menganggap sama antara kedua peristiwa itu? Itulah cara yang lebih baiknya, begitulah. Sama lah. Sama. Tapi setengah-setengah ahli sejarah menyebutkan fitnah Ibnu Zubair. Dia tidak sebut fitnah Hajjaj ke fitnah Bani Umayyah ke tak. Mana di situ kita nampak kecenderungan mereka lebih memihak kepada Bani Umayyah lah. Ahli-ahli sejarah kebanyakannya. Sebab apa? Sebab Abdullah bin Zubair ni baru muncul kemudian mendakwa sebagai khalifah. Adapun dalam peristiwa sebelum itu bukan masalah nak kita kata nak berebut lah jawatan tu, tidak. Masalah lain. Masalah kerana menuntut supaya Sayyidina Ali itu hukum orang-orang yang membunuh Sayyidina Uthman yang berlindung di sebalik dia tu. Kerana itu bukan kerana Muawiyah mendakwa dia jadi khalifah ke, ataupun Zubair bin Awam dalam perang Jamal tu dakwa dia ke jadi patut jadi khalifah. Tak ada. Ini memang telah jadi khalifah. Setelah sebelum itu Abdul Malik bin Marwan dah jadi khalifah. Sebelum tu ayah dia Marwan bin Al-Hakam dah memang jadi khalifah yang sah. Sebelum lagi Ibu Zubair mendakwa sebagai khalifah. Jadi khalifah dia berbeza sedikit lah. Tapi kalau nak kira lebih selamat, kita kata begitulah. Sebab semuanya sahabat tu. Sebelah tu pun sahabat, sebelah ni pun sahabat. Begitu. Cuma lebihnya Abdullah bin Zubair ni, tentu dia sahabat walaupun sahabat kecil. Tapi Abdul Malik bin Marwan apa tu, yang jadi khalifah pada ketika itu, dia tidak sahabat. Jelas lah tu. Dia tidak sahabat. Bahkan ayah dia tu pun dipertikaikan sebagai sahabat. Tapi seperti saya sudah bincang, kita telah bincang dah sebelum ni, Marwan bin Al-Hakam itu yang betulnya sahabat. Sahabat juga. Tapi peristiwa ini berlaku kemudian lagi. Bukan di zaman Marwan bin Al-Hakam. Ada lagi yang lain, silakan. Assalamualaikum, Malana. Waalaikumsalam. Siapa ni? Rozi. Rozi dia pada mana ni, Rozi ni? Binjah. Oh, dekat saja. Ya. Silakan. Mengenai hak terhalal umrah haji tadi kan? Ya. Maksudnya tak perlu tambahan niat lah. Contohnya sekiranya terhalalnya ada orang ajar gitulah. Tak payah. Jadi maksudnya ada contoh Rasulullah buat dah gitulah. Gitu. Jadi terima kasih Malana. Tapi orang tak berhaji ajar gitu mana? Sekiranya terhalal maksudnya kita boleh halal gitulah ada ajar. Dia buat macam Ibnu Umar buat tu lah. Kan Ibnu Umar tu kan, aku menjadikan kamu sebagai saksi. Kalau nak kata begitu pun boleh. Kalau tak kata pun tak apa. Gitu. Maksudnya halangan tu boleh menyebabkan kita boleh tahlul gitulah. Memang boleh. Itulah dulu. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.